izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan perhimpunan yang seumpama ini sebagai satu daripada usaha kita untuk merapatkan dan memberikan penjelasan tentang perkara-perkara yang boleh dan dapat memupuk keupayaan kita memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam usaha kita menjadikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur cermelang di masa-masa yang akan datang. Marilah kita mengucapkan banyak-banyak kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin kita sentiasa di dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebaktian kita kepada masyarakat. Yang seterusnya ialah saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua pengarah-pengarah, timbalan ketua pengarah. You have your own responsibility to make sure that your jabatan mempunyai tanggungjawab yang kuat kerana masalah budaya maintenance sekarang ini. Apabila berlaku kematian budak yang keluar daripada lift secara paksa, menyebabkan saya dan juga semua pimpinan tertinggi terpaksa mengadakan special sidang akhbar untuk menjelaskannya. Of course, last year kita spend kurang 9 juta. Tahun ni 12 juta untuk memastikan maintenance itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh itu ramailah orang komplain, dia kata Datuk bila dalam TV nampak garang, muka pun keras, masam, tak senyum langsung, tapi di luar dia senyum. Pas saja pergi ke Pulau Pinang, dia orang minta nak ambil gambar, dia kata, ni bukan Datuk Bandar. Saya kata, ya saya Datuk Bandar. Saya nampak lain daripada dalam TV. Di luar dia ceria, handsome lah tu. Maknanya apabila kita dah spend duit yang begitu banyak, tiba-tiba berlaku hal-hal seumpama ini yang boleh menjejaskan reputasi Kuala Lumpur dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Waktu bila dia interview tu saya rasa cukup rasa tertekan oleh kerana bukan kita tidak belanja, bukan kita tidak memberikan perhatian kepada itu, tetapi sometimes dia melibatkan soal vandalism, kerosakan facilities yang kita buat. Oleh itu saya berharap pihak Datuk Amin dan pengarah yang berkenaan cuba cari proactive action bagaimana kita menghadapi masalah vandalism dan sebagainya. Salah satu cara ialah mungkin kita menempatkan anggota kuasa kita tinggal di 1-2 unit di PPR ni dan mengadakan rondaan dengan pihak kerjasama Kudu, dan juga satu lagi barangkali kita akan tengok balik bagaimana kita menyusun CCTV yang boleh mengurangkan vandalism. Dan kalau sekiranya terdapat dalam unit-unit PPR ni mereka-mereka yang menghadapi kes dadah, dan kes dadah inilah yang menyebabkan kadang berlaku vandalism. Umpama Intan Baiduri, dia bakar satu bilik tu habis pun. Ini kita kena tengok balik, mungkin kita kena set mereka daripada menduduki unit yang membahayakan orang ramai. Itu yang kita laksanakan, perlu laksanakan. Yang kedua ialah kepada ketua-ketua cawangan, pejabat-pejabat cawangan. Kita harapkan ketua-ketua pejabat cawangan ini memainkan peranan untuk mengawasi kawasan masing-masing. Dari segi bersih, dari segi teraturnya kemudahan-kemudahan, dan dari segi keindahan kawasan masing-masing. Mereka-mereka yang mempunyai reputasi yang baik di peringkat cawangan ini, saya ingin tegaskan, mereka ini akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Kalau mereka tidak berfungsi dengan baik, kita akan tukarkan dan ganti orang yang lebih baik untuk melaksanakan pengurusan di pejabat cawangan. Ini dilakukan di London. Bara ataupun pejabat-pejabat cawangan ataupun Dewan Bandaraya kecil ini diwujudkan di seluruh London, dan mereka bertanding di kalangan mereka. Alhamdulillah, saya nampak reputasi prestasi yang baik sedang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat cawangan. Tuan-tuan menjadi front line kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
Di Indonesia, Jakarta juga melaksanakan konsep ini, dan kita akan permudah dan perlengkapkan lagi dengan apa-apa yang diperlukan oleh pejabat cawangan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk sentiasa memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Kita tidak mahu lagi orang ramai datang hanya berharap pada keputusan di peringkat ibu pejabat, tetapi pada masa yang sama kita mempunyai pejabat cawangan, maka pejabat cawangan itu must make sure that they will give a special kind of service ataupun good service for people, to the people, bagi membolehkan kita meningkatkan image Kuala Lumpur, termasuk juga pentadbiran Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Satu perkara lagi yang kita minta dan kita sedang usahakan ialah untuk membuat kempen no gift culture. Saya pun terima macam-macam. Tak boleh sini dia hantar, tapi kita tak tahu apa. Ini jadi masalah kita sekarang. Mungkin ini budaya kita, tapi sepatutnya kita tidak boleh galakkan ini. No gift. Sebab yang pentingnya ialah senyum kita. Yang pentingnya ialah terima kasih orang ramai kepada kita. Cukup alhamdulillah. Saya rasa lapang dan rasa teruja dan rasa terpaut apabila orang menyatakan, Datuk, thank you very much for your help in giving us certain assistance bagi membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Dan senyum saja. Senyum ni, kalau tuan-tuan senyum, saya nak belajar pada tuan-tuan ni. Senyum apabila kita senyum saja, 40 anggota kita bergerak. 40 anggota kita bergerak. Termasuklah senyum daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur menyebabkan ceria uban pun tak ada lagi. Kita senyum, Datuk siapa kena senyum? Tak boleh mafam gitu. Mesti senyum. Semuanya kena senyum. Senyum ni bukan semacam waktu senyum ada kadang. Bila kita senyum, suruh 40 anggota kita bergerak. Enzim dalam badan kita meningkat. Sebab itulah ibu-ibu bila mengandung, cari perkara-perkara yang baik masa mengandung. Kerana Rasulullah kata, apabila ibu itu mengandung, cerianya datang, anaknya akan lebih baik. Imaginlah Amitabh Bachchan ke, Shah Rukh Khan ke, ataupun nak jadi Hafiz dan sebagainya. Sebab di dalam tubuh manusia itu ada adrenalin dan enzim. Kalau kita sakit hati pada orang, sebenarnya bukan orang masalah. Datuk Mustafa kalau dia sakit hati dengan Datuk Bandar, dia bukan saya masalah, Datuk Mustafa yang masalah. Dia makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, dia enzim dalam tubuh badan dan adrenalin makin kurang, menyebabkan kita muka kita nampak tak apa-apa ceria, tak apa ni, because kita. Sebab itu apabila kamu sakit hati, kata Allah, aku akan tambah lagi sakit hati. Tengok orang tak senang, orang beli kereta tak senang, orang beli karpet tak senang, orang beli semua tak senang. Because kita kurangkan hati kita ceria. Maka ceria kalau senyumlah. Bila jumpa Datuk Bandar, senyumlah. Jangan asal dan sebagainya. Termasuklah Datuk Mustafa. Ini psikologi. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke UK, pergi ke negara-negara Eropah, dua perkataan, dua perbuatan yang mereka utamakan, iaitu excuse me, maafkan saya. Sebab bila kita maafkan orang, kita mempunyai kelembutan dalam hati. Sebab itu dalam Islam diajarkan untuk memaafkan orang, jangan marah. Yang keduanya senyum, smile. Sebab kita menunjukkan perasaan ketenangan dalam jiwa. Sebab itulah kita yakin dan percaya Dewan Bandar Kuala Lumpur boleh menjayakan ini. Maka senyumlah sentiasa dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan ini sebar penguasaan cawangan dan juga ketua-ketua pengarah dan pengarah Masjid Syuhada budaya kerja baik. Yang ketiga, we must work closely dengan pihak stakeholders kita. For this purpose, kita akan mewujudkan workstation yang sekarang dalam pembinaan renovation Tanjung. Kita akan mewujudkan workstation ini. Umpamanya engineer kita, arkitek kita,
yang boleh membantu untuk mempercepatkan kelulusan bagi Kuala Lumpur ini dari segi pembangunan dan sebagainya. Mereka akan duduk bersama-sama di stesen ini, di pejabat ini, bersama dengan swasta dan bagaimana arkitek yang menjalankan projek-projek sebagainya, sit together, discuss, kemudian selesaikan masalah. Dan from that process, symbiotic relationship seperti ini, kita boleh membantu untuk mempercepatkan kelulusan plan. That been practicing di London, apabila kita melawat Wandsworth Borough di London, mereka telah menjaya mewujudkan satu hubungan yang baik di pihak Dewan Bandaraya dan juga orang ramai ataupun pihak private sector. Jadi benda-benda seperti ini perlu ada kesediaan kita. Sebab the problem yang sekarang, sebagaimana Pelanggaman Datuk Seri Isa dan sebagainya, the problem yang sekarang kita punya perception semua orang nak melakukan kesalahan. Kita mesti ada elemen of memberikan kepercayaan kepada orang, but the accountability and responsibility must be from them. Anything happen, kalau melanggar peraturan, we must take action sternly. Kepada kita akan tegaskan pengambilan kita. Kalau perlu kita gantungkan dia dengan tidak menerima submission daripada arkitek atau PSP, we must do. But at the same time, we must mewujudkan suatu budaya mempercayai orang, dan dengan peraturan-peraturan yang kemas dan ketat, mereka must just follow that one. Jadi untuk itu kita telah pun mengambil satu langkah lagi yang tuan-tuan tengok di luar. KL is best. KL integrated system, best, be systematic and transparent. Maknanya kita akan beri tanggungjawab pada pihak swasta, pihak pemaju untuk melaksanakan proses menguruskan plan bangunan dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang saya nampak perlu kita laksanakan untuk membolehkan kita memberikan khidmatan yang terbaik. Dan dalam usaha ini saya sekali lagi menyeru semua pihak, saya sendiri dan juga pihak ahli lembaga penasihat, kalau ada apa-apa yang perlu kita tambahkan, kita perbaiki, saya adukan. There's no such kind of hidden agenda whatsoever. Timbalan ketua pengarah, ketua kanan dan semua sekali, we must work together to face the near future, kerana kita dapati Kuala Lumpur mempunyai tugas yang berat untuk menyambut pembangunan di masa-masa yang datang. Sekarang kita mempunyai penduduk 1,6 juta. 2020 kita akan diyakini dapat meningkatkan penduduk menjadi 4 ataupun 5 juta. Kalau level yang ada sekarang ini tidak diselengkapkan, disempurnakan, how kita nak tackle 4 atau 5 juta di masa-masa yang akan datang. That is our function, that is our duty, that is our task, and our task must be coordinated through real cooperation, collaboration, understanding between various level of kaki tangan dan juga pegawai bagi membolehkan kita meningkatkan nama baik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi atas kepentingan ini, pada tahun ini kita akan menumpukan kepada maintenance, kerana juga maintenance. Jadi Datuk Najib, lampu-lampu kena menyala, parit-parit jangan tersumbat, jalan-jalan mesti turap dengan baik. Ini kerja kita. Traffic light mesti dibuat dengan sempurna. Ini kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi public expect something from Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So kepada pengarah, engineer kita, hendaklah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan untuk memastikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memberikan khidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya pesan pada pagi ini. Tentunya tuan-tuan dan perempuan bertanya, bila open house ni Datuk? Saya kata tak perlu open house, dan kita puasa sebulan, kemudian nak kabur makan tak mati-mati dia cari. Yang ada susu badan 3-4 kilo sekarang naikkan 5 kilo. Jadi kita walau bagaimana atas kesedaran bersama, atas rasa kekitaan kita, maka kita akan mengadakan open house kita di Stadium Titi Wangsa pada 22 hari bulan. Jemputlah tuan-tuan dan perempuan, jangan bawa Tupperware sudah. Makanlah yang sewajarnya. Jangan pakai tapau-tapau nak masuk juga habis dah.
Ini ada agak budaya tapau. Jadi kita akan sediakan insyaAllah makanan yang baik dan sedap. Dan saya harap semua Datuk Seri, Datuk ada di lembaga pedesaan kita juga akan bersama. Jadi dengan apa itu kita berharap kita akan dapat terus mengiratkan hubungan di kalangan kita. Maka saya sudahi dengan satu rangkap pantun. Kutupan disulam ditata rapi, menyambut lembaran penuh bererti. Moga kecermelangan di PKL terus dikecapi, maju berkembang, teguh berintegriti. Dipersilakan Encik Tan Ken Chok, Pengarah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran. Jabatan ini telah berjaya menyelesaikan 100% aduan, iaitu sebanyak 1996 aduan yang diterima. Kini dipersilakan Dr. Hajah Hayati binti Abdullah, Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, yang telah menyelesaikan aduan 1443. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Mustafa bin Muhammad Noor, Pengarah Jabatan Landscape dan Rekreasi, yang telah menerima aduan sejumlah 1438 aduan. Kini dipersilakan Tuan Haji M. Ashari bin Othman, Pengarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal, yang telah menerima sejumlah 1102 aduan. Dan kini dipersilakan Tuan Haji Muhammad Sofi bin Muhammad, Pengarah Jabatan Penguatkuasaan. Jabatan ini telah berjaya menyelesaikan 100% aduan, iaitu sebanyak 1043 aduan. Dan penerima berikutnya dipersilakan Dr. Leong Siu Mun, Pengarah Jabatan Pengangkutan Bandar, yang telah menerima sejumlah 527 aduan. Dan penerima terakhir untuk kali ini dipersilakan Encik Roland bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pelesinan dan Pengurusan Penjaja, yang telah menerima aduan sejumlah 408 aduan. Dipersilakan untuk semua penerima untuk kekal dan berada di tengah pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan.